Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pertamanya saya memohon maaf di atas masalah teknikal di mana kelas live saya tadi terpaksa bersiaran daripada channel Ketua Panitia Ekonomi iaitu channel Teacher Yuhaida. Apa-apa pun rakaman kelas live tersebut akan saya bawakan ke channel saya. Jadi terima kasih kepada semua yang setia menyokong. Okey, jadi boleh ikuti kelas live ini walaupun ia merupakan siaran rakaman. Terima kasih banyak. Anda semua terbaik. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanallah. Hari ini kami diuji dengan beberapa masalah teknikal. Terpaksa bersiaran di StreamYard yang baru secara tiba-tiba. Tak apa, ini semua adalah satu pengalaman untuk mengajar kami mengatasi krisis dalam masa yang terdekat. So, setiap ujian itu ada hikmah di sebaliknya. Baik, Assalamualaikum semua. Hana, okey, boleh ajak kawan-kawan, boleh share lagi ya link sebab ni memang link baru. Okey. Baik, jadi sebelum kita mula dan untuk memberkati majlis kita pada petang ini, maka kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah, walaupun diuji. Okey, Syami ada, Muhammad Nuhan ada, Hana pun ada. Okey, tolong panggil lagi kawan-kawan, tolong share daripada grup dan sebagainya. Okey, kita boleh terus panggil kawan-kawan ya. Alright, baik. Kita teruskan dengan program kita. Okey. Okay, teacher nak ingatkan anak-anak kita gunalah ruang chat itu untuk benda-benda yang positif, untuk bincang, untuk share maklumat ya, dan tolong fokus kepada isi pelajaran yang akan disampaikan pada Cikgu Ainun pada petang ini ya. Penat prepare jadi kita teruskan. Baik, teacher perkenalkan yang bertugas di konti pada petang ini. Okey, presenter kita Cikgu Ainun. Tenang Cikgu Ainun. Okey. Tengah tarik nafas ni. Ramai yang tengah kontak ni tak dapat masuk kelas lagi. Okey. Cikgu Ainun saya bagi masa dulu, tak apa kita bagi ni. Okey, Cikgu Ainun tolong share dekat grup-grup semua, grup Cikgu Ekonomi dan sebagainya. Okey, kita bagi masa untuk Cikgu Ainun menenangkan diri. Okey, baik. Control host kita Cikgu Haslina. Tenang Cikgu Haslina. Okey. Kelang kabut juga ya. Okey, tak apa. Inilah orang kata ujian yang ujian untuk kita mengatasi untuk belajar daripada pengalaman. Baik, apa khabar anak-anak semua? Cuba tulis. Sihat? Okey, terima kasih Nuhan, Hana semua, Syahmiyah Kumar, Waalaikumsalam semua. Okey, Aiman, Nasrun. Okey, Alhamdulillah. Okey, Nuhan.
Okay, link yang cikgu hantar dekat situ tak muncul. Okay, tak apa. Sekarang dah jumpa link ni, tolong share dengan kawan-kawan sebab link ni baru kita create kerana link lama ada masalah teknikal. Okay, baik. Ya, Encik Ying, ni semua adalah follower-follower kami yang sangat kami hargai anda semua ya. Okey. Baik, seperti anda tahu Akademi YouTuber menyediakan kredit IU atau mata ganjaran satu kehadiran dalam mana-mana kelas live IU. Okey, 3 kredit kan? Okey, jadi anda perlu ada ID e-didik teacher rasa yang lama ni semua dah ada. Siapa yang belum ada ID e-didik tolong tulis dekat chat, nanti Cikgu Hasina boleh keluarkan. Muhammad Nurhan baru kena alright. Dengan cikgu link kelas ya, link kelas hari ini. Sekejap ya. Kejap. Pagi teacher seminit, Cikgu Ainun nak link kelas. Kejap. Teacher kena ambil. Sebab ramai yang ni PM ni, dia orang tunggu ni. Okay. Sorry dia orang tak jumpa sebab baru create kan. Tak ada. Baru create. Kejap. Kita bagi. Aduh, hai. Okey, dah ada dalam share dah tu ya. Cikgu Ainun, tolong share. Nuhan kata pergi dekat channel. Okey, tak apa, betul. Alright. Okey. So, sementara Cikgu Ainun nak share kepada link yang baru ni kepada semua, kita chat lah dulu. Okey, baik. So ada tak yang belum ada ID untuk ID e-didik supaya anda untuk membolehkan anda memohon, tolong tulis dekat chat. Kalau ada tolong tulis kat situ, nanti Cikgu Hasina, control host kita akan masukkan link untuk anda mohon ya. Okey, dan kita akan bagi kod untuk anda kumpulkan mata kredit. Kita akan bagi di awal kelas, tengah kelas dan juga di hujung kelas. Dan anda dilarang sama sekali menulis nombor kod itu di chat, simpan ya. Okey, kemudian isi borang rekod kredit setelah anda kumpul 4 nombor tu bersama dengan abjad tu, 4 nombor 1 abjad. Anda masuk ke dalam rekod kredit yang akan diberikan di akhir kelas. Jadi untung kan, sambil belajar dapat mata ganjaran pula boleh kumpul dan kita boleh tukar dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Dah berapa orang dah yang dapat headphone kan Cikgu Ainun kan. Cikgu Ainun bagi headphone dah 4 ke 3 dah di Grab kan. Okey, teacher punya top up handphone tak ada siapa pula minta, tak laku pula. Okey, tak apa. Okey, jadi link penyertaan juga akan diberi di penghujung kelas pada petang ini ya. Dan link itu akan tamat setengah jam selepas tamat siaran. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas. Cikgu Ainun dah bersedia ke belum? Okay. Cikgu Ainun? Dah share screen. Dah ada kan Cikgu? Dah ada. Okey, kalau dah bersedia kita boleh teruskan. Ya Allah, ya Tuhanku, syukur kerana kelas masih belum bagi kod. Tak apa, nanti teacher akan bagi. Kita tunggu ramai-ramai masuk dulu ya, nanti kita akan bagi. Okey, Cikgu Hasina boleh naikkan. Cikgu Ainun boleh share. Okey, boleh naikkan dah tu. Okey. Alright, teruskan Cikgu Ainun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi itulah ujian kali kedua selepas malam tadi. Okey, tak apa. So kita positif saja, tapi sebab Cikgu Ainun, when the going get tough, the tough get going. Okey, tak apa. So hari ni kita tengoklah mana yang sempat, insya-Allah. Jadi sebab dah prepare, cikgu minta maaf sebab mungkin ada yang tak sempat sebab dalam keadaan kalut-kalut tu dengan ramai yang kontak melalui Telegram tanya. Okey, so tak apalah. Okey, kita teruskan saja Teruskan. Harap-harapnya line tak bermasalah. Tadi memang tak boleh masuk langsung. Okey? Jadi
Assalamualaikum dan salam sejahtera semua jadi saya Cikgu Ainun binti Semion. Okey, jadi serba sedikit tentang diri cikgu. Dilahirkan di Keningau Sabah, dibesarkan di Sipitang Sabah, memang origin Sabahan original Sabahan. Okey, sudah 26 tahun mengajar, merupakan guru ekonomi dan juga bahasa Inggeris, dan kini bertugas di SMK Karak Bentong Pahang. Okey, jadi insyaAllah kita sentiasa cuba buat yang terbaik walau kita bukan yang terbaik Walaupun kelang kabut macam ni kan. Jadi sebab ujian tu dia datang dalam pelbagai cara. Kadang-kadang memang tanpa diduga. Jadi okey, jadi sebab tadi pun baru habis PDPR. Lepas tu bila tu tengok-tengok ada masalah dan tambah pula internet bermasalah. Okey, jadi tak apalah. Okey, jadi inilah kami. InsyaAllah semalam kelas Cikgu Aslina pun 9:30 malam juga masalah line tiba-tiba Teacher Yuhaidah hilang dari radar. Okey. Jadi hari ni 3:30 tapi pun dah lewat, jadi tak apa, kita teruskan saja. Dan Teacher Yuhaidah kelas Sabtu 8 malam Okey. Jadi ini channel Cikgu Ainun hari ni kita menumpang kasih di channel Teacher Yuhaidah okey. Jadi itu username cikgu lah okey. Jadi hari ni kita akan sambung masih lagi bab 2 untuk keanjalan harga, iaitu standard pembelajaran 2.27 penentu keanjalan harga penawaran okey, jadi ini dia punya standard pembelajaran 2.27 menjelaskan penentu keanjalan penawaran. Okey, jadi muka surat 106 hingga 107 tetapi sebelum cikgu beralih kepada ni, cikgu ingin nak buat review lah sebab quizzes kita minggu lepas agak teruk sebabnya mungkin ada lagi terplay on di sana sini, jadi tak apa, biar lambat tapi kita dapat. Okey, jadi ini yang top 3 minggu lepas Faizatul Aqilah, Nurhan Afif dengan Nur M okey, jadi ini top 15. Jadi kalau kamu perhatikan di situ memang Faizatul Aqilah saja yang betul semua dan hari ni cikgu akan review balik sebab kita nak betul-betul faham sebelum kita pergi kepada next sebabnya bakal Perdana Menteri pun cuma duduk tempat keempat saja. Okey. Siapa ke bakal Perdana Menteri tu? Okey, tak apa. So kita ni kamu cuba tengok dulu soalan ni, cuba jawab. Petang-petang ni tak apa, kita banyak menjawab soalan je. Okey, nanti kamu boleh tulis jawapan untuk 1A ni yang mana satu. Sebab yang soalan ni pun sebenarnya antara soalan yang paling ramai salah. Wow. Itu mungkin sebab terkejut soalan yang pertama. Lepas tu biasalah kat ayat panjang-panjang. Tetapi pada cikgu kalau kamu dah kuasai konsep, insyaAllah tak ada masalah. Tiada masalah untuk jawab dengan betul lah. Okey, cuba cuba jawab dahulu. Hana jawab tu 1D. 1D Kami 1D. Okey, 1D. Okey, so kita berbalik kepada maksud keanjalan harga penawaran. Okey, sementara tu siapa-siapa Cikgu Aslina atau Cikgu Teacher Yuhaidah, kalau boleh sharekan link di grup Satu Malaysia tu saya tak sempat. Dah. Baru share. Okey, keanjalan harga penawaran kalau kamu masih ingat lagi, dia mengukur peratus perubahan dalam kuantiti ditawarkan kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian seteris paribus okey, jadi kita punya rumus keanjalan harga penawaran yang ini jadi harapnya semua dah ingat. Dan nampak kat sini ialah peratus perubahan kuantiti ditawarkan bahagi dengan peratus perubahan harga. So tadi jawapan dia apa? Okey, diorang jawab apa? 1D Donkey okey. Jadi kalau kita perhatikan kat situ, betul tak? Jadi D, peratus perubahan kuantiti ditawarkan dibahagi dengan
perubahan harga. Sebab kadang-kadang soalan ni dia boleh pergi yang ini lebih kepada formula kan. Yang cikgu tunjuk tadi maksud dan sekali dengan rumus. Okey, so betul jawapan Didi Jadi harap-harap lepas ni tak ada dah yang salah. Okey? Okey, kita tengok pula soalan kedua. Sebab tidak ada satu soalan pun yang betul semua. Jadi maknanya kita tak apa, kita review saja petang ni untuk kamu master dia punya konsep. Okey, antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri keanjalan harga penawaran yang anjal? Okey? Jadi mudah saja. Tetapi yang ni pun ada yang salah. Cuba jawab dulu. Dah ada dah jawab? Nombor 2 belum. Ada tu, ni soalan 2 ya? Soalan 2. Soalan nombor 2. Cuma sebelum kamu tu, cikgu nak terang sedikit. Ini adalah penawaran anjal Jadi apa yang kita boleh katakan tentang penawaran anjal? Okey, perkali keanjalan melebihi 1 di mana ES melebihi 1, lebih besar daripada 1. Okey. Maksud dia ialah peratus perubahan kuantiti ditawar bawah ni lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey. Okey, kemudian ini bermakna penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga. Jadi mudah bagi pengeluar bertindak balas dengan perubahan harga. Maknanya pengeluar ni dia cepat. Maknanya dia akan sensitif dengan perubahan harga. Jadi itu adalah penawaran anjal. Okey. Jadi kalau sekiranya kita ada ES bersamaan dengan 2, jika harga naik 1%, kuantiti ditawarkan akan meningkat sebanyak 2%. Sebab untuk penawaran anjal ke tak anjal, kita punya tafsiran dia mesti ikut hukum penawaran. Okey, kemudian antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri keanjalan harga penawaran? Jadi tadi mana satu? Dah ada jawapan? 2C. 2C, ramai yang 2C. Semua jawab 2C. Betul lah tu kan? Maknanya responsif juga boleh digantikan dengan perkataan sensitif. Maknanya dia cepat respon. Okey? Okey, seterusnya 3 3 ni kita ada apa? Jika nilai perkali keanjalan harga penawaran bagi barang H ialah 2.0, kenaikan harga sebanyak 40% akan menyebabkan kuantiti ditawar. Okey. Yang ini pun ramai salah. Okey, jadi yang mana satu jawapannya? Kalau kamu masih ingat lagi sebelum ni cikgu ada terangkan apabila harga tu jadi satu nilai, kita punya nilai keanjalan juga perlu dijadikan dalam nilai tersebut. Maknanya dia punya perkali lah dia punya apa panggil tu nisbah kan. Okey. So ada yang jawab lagi 3. Nombor 3B. 3 banyak jawab 3B. Kita tengok dahulu kalau sekiranya nilai keanjalan ialah 2, jadi hukum penawaran kata apa? Harga meningkat, kuantiti ditawar juga akan naik kan? Okey, jadi kat sini dicerita pasal harga naik. Harga naik 40%. Apa terjadi kepada kuantiti ditawar? Dan kita punya nilai perkali keanjalan penawaran adalah 2. Okey. So kalau yang original, maknanya yang standard, ES sama dengan 2 ni bermaksud harga naik 1%, kuantiti ditawar naik 2%. Okey? Harga naik 1%, kuantiti ditawar naik 2%. Okey. Jadi apakah yang berlaku jika harga naik jadi 40%? So bermakna jika harga naik 40%, maknanya 40% tu kita dapat daripada mana? 1% darab 40. Okey, jadi kuantiti ditawarkan kita tadi ialah 2 kan? Jadi 2% juga kita darab dengan 40. Jadi dia jadi setara. Sebab itu jawapan dia mestilah naik 80%. Jadi betul tak kamu jawab?
Betul tak B? Semua jawab B kah? Ramai lah B, cuma ada juga yang tak tulis nombor soalan tu. Tolong tulis nombor soalan ya. Sebab dalam kita punya quizzes hari tu memang ramai yang buat salah. Jadi cikgu harap bila kita dah terangkan secara detail ni, harap kamu dah faham dan dapat idea dia. Sebenarnya apa benda yang soalan ni nak sebenarnya, apa maksud dia. Okay, so jawapan adalah B. Ya. Okay, kalau dah jelas kesilapan anda ke ataupun dah makin faham, tolong tulis faham. Okay. Okay, teruskan. Dah nak bagi kod dulu kah? Okey, teacher bagi kod yang pertama ya, iaitu huruf A dengan nombor 6. A6. Okey, catat dekat buku masing-masing. Okey, teruskan Cikgu Ainun A6 tadi ya. Okey, so sekarang kita tengok yang keempat pula. Okey, antara yang berikut, barang yang manakah mempunyai pekali keanjalan harga penawaran kurang daripada 1. Jadi kat sini mudah saja kan, sebabnya tengok yang kategori lain, lepas tu kita nak tengok yang apa ni? Kurang daripada 1 maknanya apa? Tulis sikit. Kalau pekali keanjalan harga penawaran kurang daripada 1, itu maksudnya apa? Penawaran apa? Penawaran apa? Tulis dulu. Ramai dah tulis jawapan 4D. Tak apa, tolong jawab soalan Cikgu Ainun. Okey, Nuhan dah jawab tak anjal. Okay, so kalau barang tak penawaran barang tak anjal, kita biasanya yang inilah barang pertanian. Pertanian. Jadi kelapa sawit tadi merupakan barang pertanian, dia masuk dalam kategori ini. Yang ini ramai yang boleh jawab, tetapi ada juga yang tak sempat jawab. Okay, so mudah saja kan? Okay, cikgu saja je ulang balik supaya kamu senang ingat Okey, kemudian yang ini, pernyataan berikut yang manakah benar? Okey. Nampak macam simple tapi masih ada yang salah. Okey, A, wujud hubungan negatif antara harga dan kuantiti ditawarkan suatu barang. Kita ada 2 pilihan saja. B, wujud hubungan positif antara harga dan kuantiti ditawarkan sesuatu barang. Okey, nombor 5 jawapan dia apa? Jadi kita pergi semula, sementara kamu jawab tu, kita pergi semula kepada hukum penawaran. Kod ada yang lupa. Hukum penawaran kata apa? Apa dia? Dia kata hukum penawaran menyatakan bahawa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak kuantiti ditawarkan, dan sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, semakin kurang kuantiti ditawarkan dengan andaian ceteris paribus. Okey? Jadi bermakna hubungan antara harga dengan kuantiti ditawarkan adalah positif. Kenapa dia positif? Sebab harga naik, kuantiti ditawarkan juga naik. Apabila harga turun, kuantiti ditawarkan juga turun. Jadi dia sama je. Dia positif. Okey. Berbanding dengan hukum permintaan di mana harga dengan kuantiti diminta adalah berkadar songsang. Maknanya hubungan dia adalah negatif. Okey, so yang ini jawapan adalah B. Semua betul dah. Semua boleh jawab tadi kan? Okey, sekarang nombor 6. Ciri manakah yang benar tentang keanjalan penawaran tak anjal? Ini kita refresh balik. Yang mana satu? Yang ini pun ada yang salah jawab. Okey. So, kita kalau kamu tak ingat, tadi kita ada contoh dah kan, barang penawaran tak anjal. Okey, kita refresh balik. Penawaran tak anjal kata apa? Apa ciri-ciri dia? Pekali keanjalan kurang daripada 1, ES kurang daripada 1. Maknanya peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti ditawarkan, ataupun peratus perubahan kuantiti ditawarkan lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey? Maknanya peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Maknanya perubahan kuantiti ditawarkan lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Tak ajal serabut dah. Okey. Ini bermakna penawaran kurang responsif terhadap perubahan harga. Bermakna penawaran ni sukar diubah.
Dia suka diubah dalam jangka masa pendek lah. Okey, jadi sebagai contoh kita ada nilai perkalikan jalan ES 0.5. Okey, jika harga dinaikkan 1%, kuantiti ditawar akan meningkat sebanyak 0.5%. Bermakna kenaikan harga tu lebih tinggi daripada kenaikan kuantiti penawaran, kan? Kuantiti ditawarkan tadi. Okey? Jadi macam inilah rupa dia, kan? Nampak tak tu? Kat sini perubahan peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Okey. So macam mana bentuk keanjalan bentuk penawaran kita punya kelok ni? Penawaran tak anjal, kelok dia berbentuk curam, TAC, tak anjal curam. Okey? Dan contoh barang adalah barang pertanian. Okey, so yang mana satu tadi? Yang ni barang pembuatan ni. Barang pembuatan ni sebenarnya juga adalah nama lain bagi barang perkilangan, manufacturing. Okey? Barang perkilangan. Okey, so jawapan kita mereka jawab apa? 6? A. Okey. Ada A. Sebab bila lama macam tu kan, banyak masa fikir tu, dia ni lah. Dia bolehlah jawab kan bila kelang kabut tu yang mungkin tersalah tekan, Okey, kita pergi kepada soalan yang soalan ni yang paling ramai salah, ya. Jadi kita tengok balik, kita kira balik sama-sama. Okey, soalan nombor 7 bukan minggu lepas hari Sabtu lepas lah ada 7 soalan saja. Sebab yang ni cikgu bagi masa dalam 45 saat tapi ada yang tak sempat buat juga. Okey, penawaran biskut bertambah daripada 160 unit kepada 220 unit apabila harga biskut meningkat daripada RM RM1.50 kepada RM RM2. Berapakah nilai keanjalan harga penawaran untuk biskut? Okey? Jadi siapa yang jawab betul cikgu belanja biskut makan di rumah sendiri. Okey, so kita ada kat sini nilai dia. Jadi boleh tolong kira. Bila kamu kira, tolong ingat pesanan cikgu apa benda yang kamu kena buat dulu. Okey, dan saya pernah dia singgah sekejap, dia ada koko. Okey, teruskan. Penawaran biskut. Ni tadi ni biskut ni lagi jelas nampak biskut tu, biskut coklat ke apa. Okey, jadi apa yang penting? Rumus kena faham, kan? Okey, kita dah ada sekian rumus. Okey, jadi sebelum kita jawab, macam yang cikgu dah pesan pada kamu, apa dia? Keluarkan dulu ni. Okey, tulis sikit. Biasakan, keluarkan harga. PO tu harga asal, P1 harga baru, QO kuantiti asal dan Q1 adalah kuantiti baru. Okey. Ni sebab kita nak, bila kita nak kira kita perlu ada ni pemboleh ubah ni dan kita keluarkan siap-siap supaya kita tak silap. Okey? Now, apa dia? Kamu dapat? Pastikan betul Satu lagi cikgu dah banyak kali pesan, bila kita dah keluarkan kita double check. Okey, ini penawaran kan? Jadi harga naik, kuantiti ditawarkan juga meningkat. Okey? Jadi kita akan guna formula ini. Jadi macam itulah kita ada 3 step. Ingat tak? Kelas yang lepas cikgu kata 3 step. Yang pertama, kita akan kira dahulu peratus perubahan kuantiti. Okey? Peratus perubahan kuantiti. Jadi kita ambil saja nilai-nilai ni. Nilai-nilai daripada yang kita dah keluarkan tadi, masukkan saja. Jadi insya-Allah bila kita dah buat macam ni, kita keberangkalian kita untuk silap tu kurang lah. Sebab kita dah ada kita punya panduan. Kita tengok, tak adalah setiap kali kita nak jawab ni, tengok kat soalan. Sekali tengok, sekali silap. Tertukar kuantiti dengan harga. Okey, dah settle kuantiti, dapat 37.5%. Kita kira pula peratus perubahan harga. Okey? Dan biasanya untuk mengelakkan kita tersilap, untuk harga kita pastikan kita letak RM. Okey? Jadi sekarang kita akan dapat ni. Kita akan dapat yang ni.
So, apa dia? Apa yang kita perlu lakukan? Kita bahagikanlah nilai yang kita dah dapat tadi, kita bahagikan saja. Okey, so kita akan dapat peratus mati peratus ni, kita dapat 1.126 dan biasanya untuk nilai keanjalan kita akan ambil dua titik perpuluhan di mana kamu pun belajar basic matematik kan. Ini lebih pada 5, so dia akan jadi 3. Okey, jadi 1.13. Okey, ini cara yang panjang lah. Okey, cikgu nak tunjuk juga sekiranya kita nak buat yang lebih mudah. Kita boleh gunakan formula yang kita dah permudahkan. Yang cikgu beri di awal tadi. Yang ini kita dah permudahkan. So kita just masukkan saja semua pemboleh ubah yang kita dah beri tu. Okey, direct. Sama juga, terus dapat jawapan. Jadi terpulang pada kamu, kalau kamu dah mahir, cikgu rasa buat yang ni lagi cepat. Tapi kalau kita masih tak mahir, tak apa. Biar lambat asalkan selamat. Tapi jangan terlalu lambat. Kalau lambat sangat pun nanti tak sempat. Sebab kalau untuk soalan objektif, average dia 1.87 minit. Satu soalan. Kertas satu kalau rasa slow, soalan pengiraan buat last. Buat yang lain dulu. Tapi jangan kosongkan pula tu kan. Jangan tertinggal kosong pula. Tu bahaya jadi, pula. Kalau macam ni dia lebih malah lagi senang lah, direct saja. Kita terus kira saja terus dapat. Okey, sama juga, cuma beza sikit kan. Tapi bila kita bundarkan jadi 2 titik perpuluhan, dia akan jadi sama lah. So, betul tak mereka jawab tadi? 1.1. Syami jawab Syami kata 1.13. Betul lah tu. Sebabnya hari tu kan 5 orang saja jawab betul ni. Sebab review quizzes pun kata toughest question. Soalan yang paling susah di mana pelajar memang habiskan. Sebab saya set 45 saat. Mereka average dalam 47 saat. Mungkin sebab tu ada yang dia hentam ke, dia tak sempat ke, tapi 5 orang saja yang betul. 15% saja. Jadi siapakah 5 orang itu kita nak bagi ni sikit. Mental hari ni 5 orang. Sebab ada orang dia depan-depan dia tak boleh jawab, tapi pengiraan dia boleh jawab. Maknanya itu advantage tau. Siapakah mereka? Okey, ni 5 orang ni. Ini saja yang betul soalan nombor 7 ni. Okey, Faizatul Akilah tu tak apalah, dia betul semua. Tapi nampak tak yang 4 orang ni dia tak betul depan-depan ni. Tapi pengiraan dia power lah. Pengiraan dia betul. Sebab ada orang dia memang kelebihan dia mungkin kat situ kan. Siapa ni? Tan Yu Kian. Okey, Cikgu Ainun Comel. Ada. Okey. Cairan Nur Balkis dengan Yi Ji. Maknanya dia advantage lah. Mungkin pelajar ni, sebab kita ni kan ada otak kiri, otak kanan kan. Dia advantage kat sini. Jadi Muhammad Nurhan kata ingatkan boleh jongak. Kalau ada yang power untuk soalan objektif, anda boleh jongak. Boleh. Kalau anda power. Memang boleh buat congak Syami, boleh. Tapi itulah dia, keberangkalian untuk silap tu besar. Sebab bila kita terus ambil daripada soalan tak keluarkan, itu yang jadi macam tu. Sebab itulah ini Syahmi pun tak ada dalam senarai ni, mesti dia congak. Tadi ada nama dia dalam top 15 tu ada, tapi soalan salah tapi dah boleh kira dah sekarang kan. Jadi tak apa. Dalam maksudnya kalau dalam SPM nanti anda rasa macam ni, anda jawab kemudian tapi kalau takut maknanya bulatkan dulu ke mana-mana jawapan, tapi bulatkan nombor, buat dulu yang lain, nanti patah balik. Dia takut tak sempat, nanti tak patah balik, kosong pula jawapan tu. Kalau dah tak sempat sangat, tanya je. Okey, so tahniah kepada yang 5 orang tu. Jadi cikgu harap dengan penerangan tadi boleh bantulah kawan-kawan kita yang lain. Sebab soalan pengiraan ni dia sama ada keanjalan atau keanjalan penawaran atau permintaan ni memang akan keluar. Biasanya yang cikgu kaji-kaji dalam 4-5 soalan keanjalan memang ada dalam kertas satu. Dia ada yang macam ni yang biasa,
Kadang-kadang kamu kena cari kuantiti baru, kadang-kadang kamu kena buat tafsiran kan. Jadi mudah saja kat sini. Kena kuasai lah kalau nak dapat 35 ke atas kan. Memang kalau pengiraan kita tak ada choice lah, memang kena buat banyak latihan. Dan average lah lebih kurang daripada 40 soalan kertas 1 tu dalam 10 soalan biasanya melibatkan pengiraan. Okey? So jawapan C jadi harap lepas ni yang dah boleh kira tadi, lepas ni makanlah biskut apa yang ada kat rumah tu. Kalau zaman cikgu di asrama dulu ada biskut mayat. Biskut mayat tu biskut yang keras tu nak kena cecah dengan kopi tu kan. Rasanya asrama sekarang tak ada dah biskut mayat. Semua biskut sedap-sedap. Okey, ada apa ni? Ada soalan tak? Tak ada. Cuma teacher nak minta ni SB Studio Production ni cuba tulis nama anda, sekolah anda. Kita tak kenal. Okey, jadi setakat ni boleh faham sebabnya tak guna juga kita pergi laju-laju lepas tu tak dapat kan. Sebab penting kan Cikgu Aino, pengiraan ni ada dalam saya tahu mesti keluar. Jadi anda pengiraan kertas 1 memang ada, confirm ada. Kertas 2 tu biasa yang konsep-konsep lah kan. Okey. Kalau tak ada kita jalan teruskan ni, tak ada iklan-iklan Kalau Cikgu Aino nak rehat baru kita iklan, kau tak kita terus je. Tak apalah, kita terus je kot. Dah pukul berapa dah ni? Kan? Okey, sekarang tu teacher bagi kod kedua iaitu nombor 2 Kod kedua ialah nombor 2. Okey, nombor 2. Teruskan Cikgu Aino. Okey, kita teruskan. Jadi penentukan jalan harga penawaran. Okey, ini standard pembelajaran kita tadi. Kalau kamu masih ingat lagi, penawaran sebenarnya ni. Yang depan tadi betul. Okey, ni dia Okey, jadi untuk penentukan jalan penawaran kita ada 6 sahaja. Kalau kamu ingat lagi, faktor penentu keanjalan permintaan ada 7. Okey, dia nampak macam sama kan? Tapi sebab kamu perlu ingat bahawa apabila keanjalan permintaan dia melibatkan pengguna dan keanjalan penawaran dia melibatkan pengeluar jadi bila kita bercerita untuk faktor penentu keanjalan penawaran ni, maknanya kita akan refer kepada firma, kepada pengeluar. Okey, so kita ada 6. Ada 6 penentu keanjalan penawaran. Itu kena CEO lah tu bercakap dengan dia punya pengurus-pengurus. Okey, pertama tambahan kos. Okey, kedua corak penggunaan faktor pengeluaran. Okey, ketiga faktor masa. Keempat, bilangan firma dalam pasaran. Kelima, mobility faktor pengeluaran. Dan keenam, ketersediaan stok ataupun inventory. Okey? Jadi cikgu harap yang ni pun rasanya kamu tak ada masalah sangat, tapi kita nak terangkan supaya kamu lebih mudah faham. Okey, jadi tadi kita pergi pada yang pertama, tambahan kos Okey, untuk faktor penentu tambahan kos ni, penawaran akan jadi anjal apabila melibatkan pertambahan kuantiti suatu barang melibatkan tambahan kos pengeluaran yang kecil sahaja. Kita tekak dah ni. Okey. Minum dulu Cikgu Aina, minum dulu. Okey. Izzatu tanya ni PPT tahun berapa? Canggih kan? Cikgu Aina punya apa tadi tu? Pie chart. Nampak macam 3D Yang Microsoft apa 365. 365 yang terbaru lah tu. Kita tunggu sekejap bagi Cikgu Aino masa untuk dia minum. Sementara tu teacher bagilah terus kod yang ketiga Okey, kod ketiga ialah 6. Kod ketiga ialah nombor okey, SB Studio tu kenapa tulis tingkatan 456? Okey, terima kasih SB Studio, macam murid baru dalam kelas kita ni. Okey, terima kasih. Naidu, SMK Mutiara 1 Johor. Okey dah Cikgu Aina. Okey. So tadi maknanya kalau untuk pertambahan kos, kalau tambahan kos tu dia pertambahan kuantiti yang ditawarkan melibatkan sejumlah kos pengeluaran yang kecil,
bermakna penawaran adalah anjal. Okey, contohnya kita ada kedai kek bakery misalnya. Ya, jadi kalau sekiranya ada permintaan, mereka ni sebab dia peralatan semua dah ada, jadi dia hanya memerlukan kos yang kecil sahaja untuk tambah pengeluaran dia. Maknanya dia boleh tambah dengan cepat. Jadi ini contoh penawaran anjal di mana peratus perubahan kuantiti ditawar lebih daripada peratus perubahan harga. Kos yang ditanggung tu lebih kecil lah daripada kuantiti yang dia tambahkan itu. Okey. Kalau pula penawaran tak anjal, kita beri contoh kat sini, contohnya petroleum. Ya. Kerana pertambahan kuantiti barang ni, maknanya petroleum ni dia akan melibatkan tambahan kos kos pengeluaran yang besar. Okey, jadi bila tambahan kos pengeluaran yang besar bermakna peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Okey? Jadi bermakna penawaran ni dia tak anjal. Ya? Maknanya dia dia perlukan kos yang besar okey. So nak buat drill semua tu kan. Secara ringkasnya kalau yang ni tambahan kos yang kecil, penawaran anjal. Ya? Kerana harga naik sedikit, kuantiti ditawarkan bertambah dengan banyak. Okey, jadi kalau penawaran tak anjal tadi, tambahan kos dia besar. Ya? Harga naik banyak, kuantiti ditawarkan meningkat dengan sedikit sebab dia tak boleh nak respon cepat-cepat. Sebab dia memerlukan kos yang besar. Okey? Jadi seperti yang cikgu dah sebut tadi, kita bagi contoh kat situ penawaran kek dengan penawaran petroleum okey, mudah je kan? Okey, seterusnya yang kedua adalah corak penggunaan faktor pengeluaran. Petang-petang kita cerita pasal kek, pasal roti Jadi up sikit. Okey, penawaran anjal ni macam mana? Pengeluaran barang tidak memerlukan faktor pengeluaran yang spesifik. Maknanya faktor pengeluaran dia senang nak dapat. Ya? Jadi kalau kita nak buat kek kan, contohnya kena ada telur kan, ada tepung, kalau kek coklat kena ada coklat dan sebagainya. Benda tu mudah didapati. Jadi penawaran anjal. Sebab tu kadang-kadang kamu mungkin terlupa kan birthday seseorang special, tengok esok. Jadi kita kalau pergi dekat kedai kek, kalau kita order, dia akan terus boleh buat. Kadang-kadang yang main telefon pun boleh buat sebab dia dah ada dah. Dia punya tu memang dia punya faktor pengeluaran tu ada spesifik, dia tak tak spesifik kan. Ada je telur dia boleh beli bila-bila. Macam itulah mudah diperoleh. Boleh faham kan? Okey. Kemudian yang petroleum tadi, pengeluaran barang memerlukan faktor pengeluaran yang spesifik, jadi sukar diperoleh, bermakna penawaran dia tak anjal. Jadi susah dia nak responsif dengan kalau harga naik pun dia sukar untuk tambahkan penawaran pada masa yang singkat. Okey? Okey, sebab kamu tahulah petroleum ni dia perlukan macam-macam kan. Dia perlukan mungkin penggerudi lah apalah kita pun tak berapa nak faham. Ni lah dia punya alat-alat tu pun mahal kan, misalnya. Okey, so itulah. Jadi secara ringkasnya penawaran anjal, okey, faktor pengeluaran mudah ditukar ganti. Maknanya senang kita nak dapat, senang kita nak tukar kalau tak ada, ya. Jadi harga naik sedikit, kuantiti ditawar bertambah dengan banyak. Okey, kemudian penawaran tak anjal, faktor pengeluaran adalah terhad atau khusus jadi macam harga naik banyak, kuantiti ditawar meningkat dengan sedikit sahaja. Jadi macam tadilah kek dengan petroleum itu. Okey. Seterusnya kita ada faktor masa. Cikgu bagi contoh kat sini pengeluaran kereta jadi kalau penawaran anjal ni dia berlaku dalam jangka masa panjang kerana semua faktor pengeluaran boleh diubah dengan mudah. Kalau pengeluaran kereta ni dia anjal dia kalau dalam masa yang panjang dia bolehlah buat buat berubah, contohnya ditukar teknologi dan sebagainya, ya. Jadi
Kalau penawaran tak anjal pula, contohnya pengeluaran petroleum ni tadi, kalau dalam jangka masa pendek, faktor tetap menghadkan bertambahan pengeluaran. Contohnya bila dia dah gerudi ni, gerudi ke nama dia ni, dia ambil mungkin dia baru sampai ke kerak bumi saja. Nak bawa keluar tu, ingat senang ke? Jadi dia memerlukan masa. Jadi bila dalam jangka masa pendek, sebab ada lagi, kita dah belajar kan faktor pengeluaran bila dalam jangka masa pendek kita masih ada faktor tetap dan input tetap dan input berubah kan. Tetapi kalau dalam jangka masa panjang semua faktor adalah faktor berubah. Jadi senang nak ubah. Okey? Okey, untuk masa pula. Okey, dalam jangka masa panjang penawaran adalah anjal kerana semua faktor pengeluaran boleh diubah dengan mudah. Jadi kalau kamu perhatikan sebenarnya benda ni dia berkait. Ya? Dan untuk keanjalan penawaran dia banyak cerita tentang faktor pengeluaran kan. Dia memang berkait dengan tu. Jadi kalau kamu dah faham, kamu boleh buat analogi dia kan, senang. Okey, jadi kalau jangka masa panjang penawaran anjal kerana semua faktor pengeluaran boleh diubah dengan mudah. Ya, berbanding jangka masa pendek tak anjal kerana pengeluar hanya boleh mengubah input berubah sahaja. Okey? Seterusnya bilangan firma dalam pasaran. Okey, jadi bilangan firma dalam pasaran kalau dia banyak, maknanya apa? Kuantiti barang yang ditawarkan adalah banyak. Sebab ada banyak sumber, banyak firma yang keluarkan barang yang sama. Jadi penawaran dia anjal kerana apabila harga naik, penawaran boleh ditingkatkan dengan cepat. Okey? Begitulah sebaliknya ni. Contohnya kat sini cikgu bagi firma percetakan. Sebab ada banyak firma percetakan. Jadi contohnya kat sini. Jadi buku-buku dan sebagainya. Ada banyak sumber lah. Okey? Seterusnya, jika bilangan firma adalah sedikit, jumlah keluaran di pasaran adalah kurang, so penawaran tak anjal. Cikgu bagi contoh kat sini kita ada pengeluar motosikal tempatan. Apa dia? Modernas kan? Pengeluar motosikal nasional. Ada satu ni je kan? Tak ada dah kan yang lain. Jadi bermakna dia untuk kita punya motosikal tempatan ada yang ni saja. Jadi dia jadi tak anjal lah walaupun harga naik. Tetapi kuantiti dia sukar untuk tambahkan dengan cepat. Adakah yang pakai Modernas? Ini keluaran negara kita. So, bilangan firma tadi, penawaran anjal, bilangan firma adalah banyak. Jadi bila harga naik sedikit, kuantiti ditawarkan bertambah dengan banyak. Dan penawaran tak anjal, bilangan firma adalah sedikit, harga naik banyak, kuantiti ditawar meningkat dengan sedikit. Okey? Itu contoh-contoh dia. Okey. Kemudian seterusnya kita ada mobility faktor pengeluaran. Mobility ni mobile mudah alih. Okey. Jadi kalau faktor pengeluaran ni boleh dipindahkan dengan mudah, maknanya dia senang. Kita panggil juga sebagai mobility tinggi. Mobility dia tinggi. Contohnya buruh kilang kasut. Kalau katalah orang tu dia dah kerja kilang kasut, kilang kasut A, okey, dia pindah pergi ataupun buka cawangan baru, dia tak ada masalah. Dia senang saja sebab kemahiran dia pun sama misalnya. Jadi dia mudah, dia akan jadi penawaran anjal. Okey? Ini contoh Okey, kemudian kita ada penawaran tak anjal pula. Cikgu ambil contoh di sini pengeluaran kereta. Jika faktor pengeluaran sukar dipindahkan pada satu keluaran kepada keluaran yang lain. Contohnya kita ada kilang kereta. Jadi untuk memindahkan jentera adalah susah kan. Jadi mobility faktor pengeluaran adalah rendah. Jadi akan menyebabkan penawaran jadi tak anjal. Susah kan. Kalau katalah jentera tu nak dipindahkan, dia akan ambil masa, mungkin perlukan kos yang tinggi dan sebagainya. Okey.
Kemudian ketersediaan stok atau inventory kasut lagi sebabnya dah lama tak keluar ni, kasut pun tak pakai. Tak sabar kuis dah ni. Cikgu Ainul ramai sabar untuk kuis tu. Kita nak bagi tahu. Oh, ya ke? Sikit lagi. Ya, sikit lagi. Okey, penawaran anjal jika firma memiliki stok barang yang banyak. Stok barang yang banyak ni termasuklah bahan mentah. Okey? Barang separuh siap dan barang siap. Ingat dia bukan tertakluk kepada bahan mentah saja. Maknanya barang tu pun memang dia dah banyak siap dalam dia punya gudang penuh. Jadi itu penawaran anjal. Contohnya pengeluar kasut ni. Pengeluar kasut ni katalah dia ada banyak stok kasut. Dia ada banyak stok kasut. Okey, seterusnya yang ni kita ada penawaran tak anjal. Jika firma tidak memiliki stok barang yang banyak, contohnya pengeluar beg kulit. Orang nak banyak misalnya. Maksudnya harga meningkat tetapi nak dapatkan kulit tu masalah jadi dia sukar untuk menyediakan. Maknanya untuk dia akan jadi penawaran tak anjal. Okey. Tu dia. Jadi walaupun apa yang berlaku kita fikir baik-baik saja. Cakap baik-baik saja, minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik, insya-Allah yang datang pun nanti semua baik-baik. Macam hari inilah. Nasib baik tak pingsan. Latihan stamina hari ni. Okey, kita jadi sempat lagi ke kuisis? Buat terus kuisis tak apa. Okey. Turunkan dulu Cikgu Haslina. Okey. Baik, pada yang baru ni, alamak hari ni sebab bersiaran pada channel teacher tak apa, tolong subscribe. Nanti anda cari Cikgu Ainun. Subscribe channel Cikgu Ainun. Okay, CIKGUAINON. Cikgu Ainun anda tolong subscribe. Boleh subscribe juga channel kita sekarang bersiaran dengan channel teacher. Terpaksa create kat channel teacher kerana kita ada kecemasan tadi. Dan anda juga boleh cari channel Cikgu Haslina tu, HASLYNA. Okey, subscribe pada kami bertiga. Okey, pusat kelas tuition percuma ni dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber, di mana kami semua adalah sukarelawan Akademi YouTuber yang mengabdikan diri kami untuk membantu anda semua. Ini adalah bantuan ke arah pendidikan di Malaysia. Okey, belum siap lagi Cikgu Ainul? Belum siap lagi tu. Okey, tak apa, kita bagi masa untuk Cikgu Ainul. So anda bersedia, kalau siapa yang biasa masuk dengan kod tu boleh bersedia quizy, tinggal masuk kod sahaja. Yang nak tunggu link, tunggu sekejap sementara kita keluarkan kod. Okey, Cikgu Ainul pun tak sempat nak minum tadi. Okey, alhamdulillah Allah mudahkan juga akhirnya dapat juga bersiaran. Syukur. Okay, sikit lagi tolong naikkan link tu. Okey. Dah ada link Okey. Sudah masuk link. Okey, tu link dah ada dah tu, cepat-cepat masuk. Nampak dah kuis tu. Dah okey, ada. Sudah ada. Okey, sementara kuis berjalan ni Cikgu Ainul boleh lagi minum dulu, tak apa, nanti saya dah apa tu ke, dah onkan sound ke? Dah. Okey, alhamdulillah. Boleh minum. Dia masuk lagi. Okey, baik. Siapa yang Naidu ni yang yang SB Studio ni. Sorry Benish Naidu ni. Tadi dia kontak. Dari Johor Bahru ni. Ada orang cantik. First time ni dia join kelas kita. Okey, siapa lagi? I love you Cikgu Haslina. Boy, tak apalah tu. Okey, Hana. Biasa ada. Okey, lagi Huda, Syazwana. Siapa lagi? Yang baru-baru nanti jangan lupa subscribe channel Cikgu Ainun ya. Cikgu Ainun tahu. Patutnya bersiaran kat channel dia hari ni, tapi bersiaran pada channel teacher. Okey, subscribe semua 3 orang dulu ya. Okey, lagi siapa nak masuk? Dah berapa orang tu? 10. Sikit lagi cepat. Okey.
Lagi 2-3 orang ke? Okey, dah 11 lagi. Okey, kita nak start pukul berapa dah ni? Dah boleh start kot. Boleh dah kot. Lagi Dah seminit je lambat lagi boleh betul kita masuk. start Okey, dah Nurhan dah masuk dah. Okey. Lagi peminat Cikgu Yuhaida. Alhamdulillah. Usia macam ni ada juga peminat. Okey. Baik. Okey, lagi. dah kot. Boleh start dah, boleh start. Alright, boleh dah kot. Okay, nak Yang masuk lewat tak apa, anda terus saja. Kau dapat masuk ke soalan dah kedua pun tak apa. Jalan-jalan harga penawaran mengukur peratus perubahan kuantiti diminta. Kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian seterus paribus. Ni benar atau salah ya Cikgu Aino ya? Tadi dah highlight dah ni. Okey, ni soalan benar salah ni. Minion pun bagi good luck Okey. Ada seorang mungkin dah terkeluar kot. Tengok tak dia keluar. Seorang dah terkeluar ke sayangnya. Okey, 14 orang dapat jawab. Okey, siapa kau? Nurhan di atas, Izzatul, Kristina. Ramai. Nak baca jawapannya Itu kuantiti diminta. Sekarang kita nak penawaran. Baca lagi membaca betul-betul. 3 orang saja alert. Tak apa. Ni soalan benar salah ni memang senang budak terperangkap, murid terperangkap. Kata ada kadang. Okey, berapakah faktor penentu keanjalan harga penawaran? Berapakah faktor? Berarti Cikgu Aino sebut berapa tadi 6 ke 7 ya? 6 ke 7 ya? SpongeBob tu fikir. Nombor keramat kan Cikgu Aino rasa ramai dah. Kita banyak kali kita ulang nombor tu, nombor keramat. Sebab yang selalu streskan tu itulah soalannya. Okey, so apakah jawapannya? 6 atau 7? Okey, leaderboard kita Nurhan lagi, Zato, Siti, Fik. Peminat Cikgu Raida boleh naik lagi. Okey, 11 orang betul. Sempat lagi tu. Okey, alhamdulillah. So 6 kalau permintaan 6, penawaran pun 6. Tu kata nombor keramat tu. Okey. Jika penambahan dalam penawaran memerlukan tambahan kos pengeluaran yang sangat besar, maka penawaran adalah anjal ke tak anjal? Okey, ni soalan ni sebenarnya pakai logik je ni. Tadi pun dah terang-terangkan juga. Dah jelas dah kan. Yang apa tu pelantar minyak semua tu. Nampak murid-murid sangat suka kepada kuisin ni juga Aino. Kalau tak ada kuisin ni macam makan tak kenyang, tidur tak lena lah. Okey. Masih Nurhan ke? Nurhan lagi, Datul mengikut dengan rapat, Alia, Natasha, okey. Tak anjal, okey. Ni tanya nama betul. Sekiranya bilangan firma dalam pasaran adalah banyak, maka penawaran suatu barang menjadi Cikgu Aino dah terang tadi, logik pun kita boleh fikir. Anjal ke tak anjal? Dia siapa tu pasang pada anda tu? Bagi K-pop ni lagi. Anjal. Siapa tu Cikgu Aino? Cikgu Joy kata. Tak tahulah. Yang budak-budak ni kenal lah ni. Saya main ambil je. Kenal pun.
Okey, Nurhan Izzatul Alia Huda. Okey, baik. Okey, semua betul. Semua betul. Bagus, bagus. Okey, maka penawaran itu menjadi anjal. Kan? Banyak soalan boleh Sebab pakai ada logik. opa kat situ tu, opa tu. Okey, pengeluaran suatu barang yang memerlukan faktor pengeluaran tertentu yang sukar diperoleh, maka penawaran adalah Anjal ke tak anjal? Sukar diperolehi. Allah, senang je. Logik je. Kita mengharapkan semuanya betul. Ini ada seorang tu yang memang dah terkeluar tu. Tara. Kristina naik. Okey, baik. Depan masih lagi. Ada dua juga salah. Okey, baik. Dia tak anjal lah sebab suka kan. Nama pun suka. Penawaran suatu barang adalah anjal jika firma mempunyai apa? Pilihan jawapannya. Wah, cantik Katun. Mempunyai stok barang yang banyak, stok barang sedikit. Stok barang yang sedikit. Satu. Kalau anjal, senang soalan ni. Logik kan? Fikir logik kan? Ibrahim tu dah terang tadi. Ada lagi salah 2 orang. Salah cheat code, salah tekan. Salah tekan. Soalan terakhir kot cik Ana ya. 7. Ada 8. Satu. Penawaran adalah anjal dalam Harry Potter. Harry Potter pula. Panjang ke jangka masa pendek? Jangka masa panjang, jangka masa pendek. Anjal dalam jangka masa apa? Senang je. Sekejap je diorang jawab ni. Okey. Masih lagi Nurhan dengan Izzatul Alia. 3 orang. Ada lagi 2 orang salah. Jangka masa panjang lah sebab boleh adjust kan. Okey. Nombor 8. Jika mobiliti faktor penawaran adalah rendah, maknanya susah nak bergerak. Penawaran barang menjadi Dah tepuk siap-siap tu. Kena betul semua. Bukan tu anda semua yang join quiz. You are the best. Tak kisahlah berapa markah anda. Alamak, ada lagi seorang tak jawab. Tak sempat lah. Anjal terlupa nak tekan. Terlupa tekan. Orang nak tengok gambar pula. Okey, so 3 salah. Okey, majoriti jawab tak anjal. Ya, sebab rendah kan, perkataan mobility rendah. Okey, so kita tengok. Mobility rendah maknanya sukar untuk tu. Tengok siapa leading. Ada orang cantik. Nombor 3. Alia Natasha. Nombor 2. Nombor 1 Tahniah. Anda bertiga. Okey. Semua. Yang lain tu ramai terperangkap soalan pertama tu. Merah banyak betul soalan pertama. Nurhan dia betul semua. Okey, seorang sajalah yang dapat semua betul. Okey, baik. Tahniah Nurhan. Tanya lama-lama yang lain pun belajar menjadi mata helang. Sebab tu kena satu perkataan je kan. Jadi pengajaran untuk kamu lah. Dan latihan ni adalah bagus untuk ke SPM anda. Anda belajar untuk tengok betul-betul. Okey, baik. Dah selesai Cikgu Ainul? Dah. Alright, baik. So, terima kasih Cikgu Ainul. Walaupun dalam keadaan kesian Cikgu Ainul tahu nafas pun tercungap-cungap dengan mula-mula masalah lain, lepas tu masalah
apa StreamYard tak dah hilang dan sebagainya. Tapi kita berjaya melaksanakan kelas. Jadi anda tolong share link ini kepada rakan-rakan anda. Tolong subscribe channel Cikgu Ainul tau. Anda cari kat dalam YouTube Cikgu Ainul, anda buka mana-mana video dia. Tengok 3 minit, especially yang baru tadi. Siapa tu yang production apa tu? Cari channel Cikgu Ainul, buka mana-mana video dia 5-3 minit. Subscribe ya. Itulah cara anda mengucapkan terima kasih sebab kami bagi live kelas secara percuma. Anda boleh juga subscribe. Sekarang kita bersiaran kat teacher, channel teacher dan juga channel Cikgu Hazlina. Alright, baik, terima kasih semua. Tahniah kepada anda semua yang berjaya mengikuti kelas petang ini. Terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Ainul. Semangat juga yang tinggi pada petang ini. Kan? Okey, semua link dah ada. Okey, untuk anda. Okey, so nombor Good. Nombor yang terakhir ialah 8 Nombor yang terakhir ialah 8. SB Production dah minta kod dah tu, nombor 8 lepas tu link untuk isi borang Cikgu Hasina keluarkan balik supaya dia duduk kat bawah. Sudah ada untuk isi kod tu. Okey, so semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag di Akademi YouTuber iaitu bermula percuma, selamanya percuma. Anda boleh ikuti kelas-kelas lain di portal, tengok jadual di portal Akademi YouTuber. Yang anda log je www.academyyoutuber.com. Okay. Dan segala yang baik daripada Allah SWT. Segala kekurangan tu adalah daripada kami kerana kami adalah manusia biasa, dan petang ini kita cuba juga memberi yang terbaik dalam keadaan kekurangan-kekurangan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Okey, baik, terima kasih. Cikgu, ada Cikgu Zainab ni. Terima kasih ya. Okey, terima kasih Cikgu Zainab datang memberi sokongan kepada kami. Ya. Kalau cakap pasal komitmen, memanglah kelas tuition percuma ni memerlukan banyak komitmen setiap minggu. Tetapi kita niat kita satu je ya, tiga dan semua cikgu-cikgu di Akademi YouTuber, iaitu kita lillahi ta'ala nak mencari saham akhirat. Mudah-mudahan bila kita dah masuk kat bawah tu, dah duduk dalam kubur, pahala masih mengalir kerana ilmu yang dikongsi, satu Malaysia, satu dunia. Kita ada juga penonton daripada Indonesia dan yang lain-lain. So mohon anda doakan kami, dan kami mendoakan anda semua sihat-sihat di zaman COVID-19 ni. Doakan dan maaf atas segala masalah teknikal pada petang ni. Kami berjaya bersiaran walaupun banyak masalah yang dihadapi. Okey, dengan itu terima kasih kepada anda semua. Sayang anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kelas Wow, teacher, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.